Assalamualaikum dan kembali lagi ke Z Review semua. So hari ni Izzat nak bahas tentang teaser trailer Gridman Universe. Ya, setelah beberapa bulan lamanya akhirnya teaser trailer yang pertama daripada Gridman Universe akhirnya pun keluar juga ya. Dan Izzat as a fan of the Gridman Universe, Izzat memang akan bahas lah. Dan Izzat sebelum ni pun dah pernah bahas pasal Dana Zenon. Kau boleh check video tu dekat channel Izzat, okay? So hari ni Izzat nak bahas tentang teaser trailer Gridman Universe. So kalau kau nak tahu apa je menarik dalam teaser trailer ni, jangan lupa stay tune, okay? Tapi macam biasa, sebelum kita mulakan perbahasan, kita ke intro kita dulu, okay? Teaser trailer Gridman Universe dibukakan dengan kemunculan karakter Yuta Hibiki ya. Dan daripada segi pemakaian dia ni, nampaknya macam dia ni baru saja selesai menghadiri acara sukan ya. Sebabnya biasanya memang dekat dalam siri anime, memang kalau macam dia orang pakai pengikat kepala tu, biasanya sebab waktu tu dia orang ni dah habis menghadiri acara sukan. Kita kemudian pun diperlihatkanlah dengan Jang yang merupakan komputer lama yang digunakan oleh Yuta untuk dia berubah menjadi Gridman sewaktu penayangan siri SS Gridman. Kita pun diperlihatkanlah dengan rupa baru daripada waifu korang yang sangat seksi ya, iaitu Rika Takarada ya. Dan senyuman Rika dalam sini memang cukup cute. Kita kemudian pun diperlihatkanlah dengan ahli terakhir Gridman Alliance sekaligus orang yang mencadangkan nama Gridman Alliance, iaitu Sho Utsumi juga pun diperlihatkan ya di dalam teaser trailer ni. Dan yang menariknya juga, setiap karakter ni ditunjukkan dengan pemakaian mereka yang barulah. Maksudnya mereka ni tak pakai lagi dah pakaian yang sama yang kita nampak sewaktu berjalannya siri SS Gridman. Diorang ni dah pakai baju yang baru dan semestinya usia diorang pun dah semakin menginjak ke arah usia yang dewasa lah. Kita kemudian pun diperlihatkanlah dengan kekacauan di bandar ya, di mana ada bangunan dan juga kereta yang melayang. Dan Izzat rasa ini semua berlaku akibat serangan kaiju ya. Dan apa yang Izzat boleh cakapkan, daripada tekstur bangunan tu melayang tu memang style lah dia punya CGI dia ya. Dan memang kita dapat rasa feel tokusatsu dia tu. Sebab daripada segi tekstur perkenderaan dan juga bangunan yang melayang tu, memang nampak seolah-olah macam dia orang ni menggunakan miniatur. Walaupun dia orang tu boleh je sebenarnya kalau nak buat bangunan yang memang rasa macam bangunan, tapi disebabkan Studio Trigger ni nak mendapatkan feel tokusatsu, kerana siri ni pun diadaptasikan daripada siri tokusatsu, so orang pun decide lah nak buat versi bangunan tu dengan tekstur yang seperti miniatur. Dan semestinya kekacauan yang berlaku di bandar ni mungkin akibat serangan kaiju lah. Tapi kalau macam Izzat ada teori Izzat sendiri lah, kalau bukan kerana serangan kaiju, mungkin juga kerana adanya pertempuran di antara Gridman dan juga Dana Zenon. Kenapa pula Izzat boleh cakap macam tu? Sebabnya kalau korang ingat di siri SS Dana Zenon episod yang ke-7, waktu NT ataupun Great Knight comeback tu, Great Knight sempat menyerang Dana Zenon selepas Bullbine melarikan diri. Dan pada ketika itu sebabnya dia rasakan bahawa Dana Zenon ni pun kaiju. So tak mustahil lah kalau Gridman ni pun menganggap yang Dana Zenon versi Dana Rex tu adalah kaiju. Dan sebabkan rupa dia pun dah nampak macam kaiju, jadi mungkin itu akan jadi penyebab kenapa Gridman mengambil keputusan untuk menyerang dia ya. Selepas scene kehancuran di bandar tu, kita pun diperlihatkanlah dengan karakter daripada Gridman Universe pula ya. Dan karakter pertama yang diperlihatkan adalah Chise Asukagawa ya. Dan nampaknya Chise ni macam sedang berbicara dengan seseorang. Dan kalau kompasan dekat bawah dia tu macam ada kepala seseorang. Dan orang tu Izzat asumsikan bahawa dia adalah Yamanaka Koyomi ya. Sebabnya memang daripada siri Dana Zenon, memang kita selalu tahu yang Chise dengan Koyomi ni memang selalu melepak bersama lah. Sebab dia orang ni adalah sepupu. Jadi of course Chise ni akan banyak menghabiskan masa dengan Koyomi. Kemudian pula kita pun lanjutkan dengan scene di mana Yuta Hibiki ni sedang berlari ke arah satu kawasan. Tak tahulah sama ada dia lari daripada serangan kaiju ataupun dia dalam perjalanan nak pergi ke kedai Rika lah untuk dia berubah menjadi Gridman. Dan dalam masa yang sama juga kita pun diperlihatkanlah dengan Gridman ya. Yang Gridman ni agak pelik sikit, sebab kalau korang pernah tengok siri SS Gridman di episod yang terakhir, Gridman ni telah pun platform sebenar dia lah. Tapi dekat dalam trailer ni dia kembali lagi menggunakan bentuk seal dia ya. Kalau korang nak tahu macam mana dia boleh dapat bentuk seal itu, korang kena tengoklah sendiri. Tapi yang peliknya itulah, sebabnya di akhir episod dia dah pun mendapatkan form sebenar dia. Kenapa pula dia kena gunakan form tu balik? Adakah kerana dia telah pun terlibat dalam pertarungan dan menyebabkan dia kehilangan energi dia yang memaksa dia menggunakan seal form, ataupun apa yang berlaku tu tak tahulah kan. Dan kemudian pula adanya satu scene di mana berlakunya kemusnahan bandar ya. Tapi kemusnahan bandar ni hanya ditonjolkan melalui pantulan cermin sahaja. Dan kalau korang perasan dekat situ ada satu syawal yang tulis Bow Coffee ya. Dan sebenarnya Bow Coffee itu adalah salah satu kafe di dalam Dana Zenon yang bernama Starbow
Coffee ya. Dan Starbucks Coffee ni literally nama dia pun dah diinspirasikan daripada Starbucks, cuma nama dia ditukar jadi Starbucks. Kiranya macam dekat dalam universe Gridman ni, Starbucks Coffee tu adalah Starbucks di dunia SS Dynazenon. Tempat ni biasanya dikunjungi oleh Yume ya. Sebab kalau korang pernah tengok di episod keempat Dynazenon, Yume ada mengunjungi tempat ni untuk dia bertemu dengan seorang kawan daripada kakak dia untuk dia bertanyakan tentang sebab kematian Kano tu. Dan sekarang barulah kita pun diperlihatkanlah dengan karakter daripada siri Dynazenon. Karakter yang dimunculkan dekat dalam siri Dynazenon ni macam biasalah, kita ada Yomogi dan juga girlfriend kepada Yomogi sendiri iaitu Yume. Dan kita pun diperlihatkanlah juga yang kedua karakter ni telah pun mendapatkan outfit yang baru ya. Biasanya kalau macam kita tengok dalam siri anime, kalau karakter tu dah pun memakai baju yang baru, maknanya mereka ni dah semakin menginjak ke usia dewasa ya. Dan selepas tu pula kita pun diperlihatkanlah dengan Rika dan juga Utsumi ni sedang berlari ke arah satu kawasan. Tak tahulah sama ada sediawan ni sedang mengikut Yuta ataupun tak, itu tak tahulah. Kemudian pun diperlihatkanlah dengan Yuta yang sedang berdiri di hadapan Jang. Dan pada Izat rasa mungkin di sini ini dia ni akan berubah menjadi Gridman ya. Dan kemudian pula kita pun diperlihatkanlah dengan Dynazenon dalam bentuk favorite Izat iaitu Dynarex ya, which is salah satu bentuk terkuat daripada Dynazenon itu sendiri. Tak tahulah sama ada dia ni sedang bersiap sedia untuk bertarung dengan Kaiju ataupun dia ni akan bertarung dengan Gridman. Kita kemudian pun diperlihatkanlah dengan satu lagi scene di mana Yuta Hibiki ni sedang menitiskan air mata. Sebab kenapa dia menitiskan air mata tu, mungkin kerana dia ni telah pun dapat balik memori dia sepanjang Gridman menggunakan tubuh dia. Setelah dia dapat balik memori dia tu, dia pun menitiskan air mata setelah dia dapat tahu apa sebenarnya yang telah pun terjadi. Trailer kemudian pun ditutup dengan penampakan siluet daripada form terbaru Gridman ya. Tak tahulah sama ini form terbaru ataupun Gridman dan juga Dynazenon sedang bersama. Sebab dia dalam bentuk siluet, tapi Zat asumsikan bahawa ini adalah form. Dan trailer pun ditutup dengan tajuk daripada filem ini yang bertajuk The Gridman Universe. Dan selain daripada kita diperlihatkan tajuk, kita pun sekarang ini pun dah dapat tarikh tayangan Gridman Universe ni. Itu Gridman Universe bakal ditayangkan pada 24 hari bulan 3 di tahun 2023. So itulah dia ya, teaser trailer Gridman Universe. Memang sangat singkat trailernya sebab ini ada baru teaser ya, bukannya official trailer. Kalau ada official trailer barulah dia mungkin boleh sampai 1 minit. Dan sekarang ni kita nak membahaslah pula apa je yang ada dekat dalam trailer ni. Pertama ni adalah fokus cerita ya. Sepanjang trailer ni berjalan, Izzat perasan kebanyakan karakter yang disorot dekat dalam cerita ni kebanyakannya adalah daripada siri SS Gridman itu sendiri. Sebab karakter daripada SS Gridman macam Yuta, Rika dan juga Utsumi telah pun disuguhkan berkali-kali ya, sebanyak 2 kali. Bezalah dengan karakter daripada Dynazenon yang hanya muncul sekilas sahaja. Dan nampak karakter Yume, kita terus balik ke karakter lain macam Yomogi ke dan sebagainya. Zat rasa macam cerita ni mungkin akan lebih difokuskan ke arah karakter SS Gridman. Tapi sebenarnya Zat tak harapkan pun kalau dia nak fokuskan ke arah karakter Gridman. Kalau boleh Zat harap ke cerita ni dia boleh seimbangkan lah antara kedua siri ni. Maknanya kedua karakter daripada siri ni akan dapat dia punya screen time masing-masing. Adalah macam kita rasa Dynazenon kurang ke ataupun Gridman lebih ke. Kalau boleh jangan jadi macam cerita Godzilla vs Kong lah. Sebab Godzilla vs Kong dulu pun memang lebih banyak ditumpukan ke arah karakter Kong. Godzilla tu seolah-olah tak ada apa-apa sumbangan tau dekat dalam cerita tu, tapi still screen time dia banyak lah juga. Dan sepanjang trailer ni juga kita pun diperlihatkan lah dengan beberapa karakter macam Neon Genesis Super Junior High ataupun Great Knight Alliance. Dan mesti korang akan tanya karakter dua tu tak comeback ke? Alah, kalau dua karakter tu tak comeback tak seronok lah nak tengok Gridman Universe kan. Jangan risau ya semua, sebabnya karakter Neon Genesis Super Junior High dan juga Great Knight Alliance bakal comeback dekat dalam cerita ni. Walaupun diorang tak ditunjukkan dekat dalam trailer, tapi Zat telah pun mendapatkan informasi mereka ni bakal comeback di dalam siri ini ya. Bahkan bukan setakat mereka yang comeback, bahkan juga karakter sampingan daripada SS Gridman seperti ibu kepada Rika dan juga Namiko dan juga Has yang merupakan sahabat baik kepada Rika pun turut akan comeback di dalam siri ini. Kalau korang tanya Gauma tak ada ke dekat dalam siri ni? Kan dia kan salah satu ahli Dynazenon kan. Kalau macam soal itu Izzat tak tahulah, sebabnya dekat dalam siri Dynazenon Gauma akhirnya telah pun mati ya. Tapi tak tahulah sebabnya dekat akhir siri tu Dynazenon tu akhirnya bangkit lagi ya. Ramai orang berspekulasi bahawa Gauma dan juga Dynazenon akhirnya telah pun menjadi satu. Maknanya semangat Gauma ni telah pun hidup di dalam Dynazenon dan Dynazenon itu adalah Gauma sendiri. Dan seterusnya pula adalah soal pelakon suara. Soal pelakon suara kita telah pun mendapatkan berita bahawa semua pelakon suara yang pernah berkhidmat di dalam siri SS Gridman dan juga SS Dynazenon bakal comeback di
di dalam Gridman Universe ni. Maknanya kita dapatlah lagi tengok Yuya Hirose sebagai Yuta Hibiki, Soma Saito sebagai Sho Utsumi, dan juga Yume Miyamoto sebagai Rika Takarada. Walaupun ada juga isu yang mengatakan bahawa Yume Miyamoto akan hiatus selama beberapa bulan kerana masalah kesihatan, tapi saya rasa mungkin dia akan hiatus tu mungkin selepas habis dia menyiapkan rakaman Gridman Universe ni lah. Dan untuk Dana Zenon pun kita mestilah juga akan ada Junya Enoki sebagai Sanaka Yomogi. Kita pun akan ada Shion Okayama sebagai Yume Minami, Shika Anzai sebagai Chise, Shiro Umehara sebagai Koyomi, dan semestinya Hikaru Midorikawa sebagai Gridman itu sendiri. Dan karakter yang lain pun bakal comeback sama dengan diorang punya voice actor sendiri lah. Even Akari Kito dan juga Suzuko Mimori pun akan comeback dan sebagai pelakon suara untuk melakon suarakan watak Namiko dan juga Has. Dan yang menjadi pertanyaan sekarang ni adalah villain utama ya. Sebenarnya dekat dalam trailer ni kita tak boleh perlihatkan langsung lah dengan kaiju ataupun villain utama dekat dalam siri ni. Tapi ini hanyalah teori daripada Izzat ya. Jadi korang jangan anggap teori Izzat ni betul ya. Anggap saja ini adalah sebagai sebuah teori Izzat sengaja buat untuk menarikkan lagi perbahasan kita ni. Dan Izzat rasa mungkin villain dia adalah Alexis Kerib ya. Sebab kalau nak katakan kaiju Eugenesis sebagai musuh utama, Izzat rasa macam mustahil. Sebab kaiju Eugenesis telah pun mati di waktu pertarungan terakhir bersama dengan Dynazenon ya. Jadi tak mungkin lah kaiju Eugenesis akan comeback. Tapi Alexis Kerib ni dia ada potensi yang besar untuk comeback. Sebabnya Alexis Kerib ni macam kita tahu dekat dalam siri SS Gridman, dia merupakan makhluk immortal ya. Dia memang adalah makhluk yang susah nak mati. Seranglah dengan apa-apa serangan pun dia akan dapat memulihkan balik tubuh dia dan dia akan sambung pertarungan. Tapi bagaimanapun di akhir episod dia telah pun ditewaskan oleh Gridman apabila Gridman menggunakan Grid Fixer Beam ya. Tapi dia bukannya mati, dia sebaliknya telah pun dikunci. Jadi saya rasa ada kemungkinan besar bahawa Alexis Kerib akan menjadi villain utama dekat dalam cerita ni. Tapi kalau nak katakan dia akan menjadi villain utama pun mungkin tak betul juga. Sebab di akhir episod dia akhirnya telah pun mengakui bahawa walaupun dia makhluk immortal, tapi dia tetap tak ada kekuatan yang ada pada makhluk mortal seperti Gridman dan sebagainya ni. Dan seterusnya pula Izzat nak bahas tentang poster ya. Sebab poster dia ni bagi Izzat agak menarik lah. Poster yang pertama bagi Gridman Universe. Sebab di poster pertama Gridman Universe ni kita diperlihatkan dengan Yuta dengan pakaian dia yang baru sedang memegang tangan kiri dia. Dan Izzat rasa mungkin pada ketika ini mungkin Yuta ni telah pun mendapat balik lah memori dia sedikit demi sedikit. Kerana sewaktu penayangan siri Gridman dulu, Gridman telah pun menggunakan badan Yuta sebagai bekas untuk dia tinggal ya. Di episod 11 telah pun dikonfirmasi oleh Gridman itu sendiri kerana dia telah pun mengawal tubuh Yuta. Dan Gridman pun telah pun menarankan sebaik saja meninggalkan tubuh Yuta, Yuta yang sebenar akan comeback tanpa memori yang dia ada sepanjang Gridman bersatu dengan dia. Jadi Izzat rasa mungkin yang akan menjadi fokus utama dekat cerita ni adalah Yuta Hibiki yang cuba untuk recover balik memori dia yang telah pun hilang. Kita pun diperlihatkanlah dengan dua poster yang berbeza ya. Poster ni pun bagi Izzat menarik. Poster yang pertama ni Izzat nak mulakan dengan senpai dulu lah, iaitu karakter daripada SS Gridman, iaitu Rika dan juga Yuta sedang bersama. Dan dekat poster ni kita rasa macam akan ada bubu romantis antara Rika dan juga Yuta. Sebab sepanjang siri SS Gridman berjalan, kita tak ada nampak pun yang Yuta ataupun Rika ni orang kata saling menyukai antara satu sama lain. Tak seperti junior dia memang mempunyai kisah cinta iaitu antara Yomogi dan juga Yume. Tapi sepanjang siri Gridman berjalan, kita tak pernah nampak pun yang Rika dan juga Yuta ni dating ke ataupun dia punya relationship ni progress daripada hanya sekutu perlahan dia ni menjadi sepasang kekasih, itu memang tak ada. Tapi di akhir episod Rika akhirnya telah pun mengakui perasaan Yuta kepada diri dia. Dan yang menariknya Izzat rasa itulah, movie ni akan ada bumbu romantis antara Rika dan juga Yuta. Dan yang menariknya adalah karakter di belakang mereka tu. Sebabnya walaupun kedua karakter ni daripada Gridman, kita mesti asumsikan bahawa dia punya latar belakang pun akan jadi karakter Gridman. Tapi tidak bagi poster ni, kerana karakter yang berada di belakang mereka tu justru adalah Dynazenon dalam bentuk Dynarex. Pasal senpai itu tadi, kita balik pula lah ke Kohai dia pula. Sama seperti Kohai dia, poster ni pun menunjukkan dua karakter utama daripada siri Dynazenon, iaitu Yume dan juga Yomogi. Dan macam kita tahu, Yume dan Yomogi telah pun sah menjadi pasangan kekasih di episod terakhir Dynazenon. Dan Izzat harapkan kita boleh nampak lagi lah dia punya relationship antara satu sama lain tu. Sebabnya dia ni dah jadi girlfriend dengan boyfriend kot. Tak ada kan lah, tak ada apa-apa scene yang menunjukkan keromantisan cinta antara mereka berdua tu kan. Dan semestinya Izzat harap dekat filem ni akan ada lah juga scene-scene yang menunjukkan Yomogi dan Yume ni bersama. Sama seperti senpai dia tadi, kedua karakter daripada Kohai dia ni pun turut ada juga latar belakang yang tak mengikuti sirinya. Kerana karakter di latar belakangnya sepatutnya Dynazenon, tapi terbalik pula. Sebabnya Dynazenon
bersama dengan senpai mereka, manakala karakter di latar belakang mereka ni pula adalah karakter Gridman ya. Dan Gridman sedang pun berada dalam bentuk seal form dia lah. Dan ini sebenarnya menarik je bagi Zack kerana dia seolah-olah macam paralelkan kedua-dua buah siri ni antara satu sama lain dengan cara yang tersendiri. Dan seterusnya pula yang Zack nak cakap sekarang ni adalah soundtrack ya. Soundtrack teaser trailer ni menggunakan soundtrack yang sama daripada siri Dena Zenon ya. Soundtrack ni memang banyak kali dimainkan lah di siri Dena Zenon. Kalau nak dapatkan episod spesifik berapa banyak kali dia dimainkan, Zack tak ingat lah. Tapi seingat Zack dia pernah dimainkan di episod yang kedua dan juga episod yang ke-6 sewaktu serangan Bullbine tu. Dan lagu dia ni dibuat oleh Shiro Sagisu dan telah pun dikonfirmasi bahawa semua staff dan juga orang yang terlibat termasuk pengarah dan juga penulis akan comeback semula di sini ya. Maknanya siri ini akan diarahkan semula oleh Akira Amemiya dan Keiichi Hasegawa pula akan bertindak sebagai penulis bagi movie ini. Dan dia punya komposer pula adalah Shiro Sagisu ya. Dan juga yang menariknya juga adalah sebab sepanjang kita menonton Gridman siri daripada Gridman Universe, iaitu SS Gridman dan juga SS Dena Zenon, kau mesti perasan ada satu persamaan yang mana kedua-dua siri ni lagu opening dan lagu ending mereka dinyanyikan oleh orang yang sama, iaitu lagu opening SS Gridman dan juga Dena Zenon dinyanyikan oleh Masayushi Oishi, manakala penyanyi ending bagi Gridman dan juga Dena Zenon adalah Maya Uchida. Yang menariknya kedua ending tersebut ditulis oleh orang yang sama, iaitu Ririko. Jadi Zack asumsikan bahawa Ririko akan kembalilah untuk menjadi komposer untuk lagu dekat dalam siri ni. Dan Zack pun rasa macam Masayushi Oishi juga bersama dengan OXT bakal comeback untuk menjadi penyanyi di movie ini sendiri lah. Tapi tak tahulah sama ada Masayushi Oishi dan juga Maya Uchida akan diduetkan ataupun dia akan buat lagu opening juga untuk The Gridman Universe. Dan lagu ending untuk ni pun kita tak tahu jugalah. Tapi Zack rasa mungkin Maya Uchida dan juga Masayushi Oishi bakal kembali untuk menyanyikan lagu di dalam filem ini ya. So Zack rasa itu sajalah video kita hari ini membahas tentang teaser trailer daripada Gridman Universe ya. Zack sebagai peminat Gridman Universe, Zack memang sangat-sangat tak sabarlah nak tengok ni. Sebabnya episod ni menggabungkan dua karakter daripada dua siri yang Zack suka, iaitu Gridman dan juga Dena Zenon. Dan Zack pun dah pernah bahas juga pasal siri Dena Zenon, kau boleh check dekat channel ni. Dan apa yang Zack boleh cakapkan dalam tu memang kebanyakan review Zack memang sangat positif lah. Dan Zack memang dah tak sabarlah untuk menyaksikan Gridman Universe ni. Dan yang menariknya juga, Gridman Universe ni bakal ditayangkan di bulan 3 di tahun 2023. Bagi Zack menarik lah, sebabnya Zack rasa bulan Mac tahun depan akan menjadi bulan yang paling dinantikan oleh para peminat tokusatsu. Kerana bukan setakat Gridman Universe saja ya yang akan ditayangkan pada bulan 3. Sebelum ni pun ada teori mengatakan bahawa installment keempat Geishin Japan Hero Universe, iaitu Shin Kamen Rider pun bakal ditayangkan di bulan ketiga juga. Dan Zack harap kedua cerita ini mendapat sambutan yang tersendirilah di kalangan penonton masing-masing. Selain daripada itu juga, Zack sebagai fans mengharapkan yang movie ni kalau boleh durasi dia panjang lah. Quintessential quintuple pun boleh sampai 2 jam lebih. Takkanlah movie yang original macam ni hanya 1 jam lebih kan, macam tak seronok lah. Jangan sampai 44 minit macam Hotarubi no Morie tu sudah lah. Hotarubi no Morie tu best cerita dia, tapi sayang sebab durasi dia pendek sangat, kita sebagai penonton rasa macam tak puas pula tengok. Jadi Zack mengharapkan kalau boleh Gridman Universe ni durasi dia lagi panjang lah daripada movie anime biasa. Kalau 2 jam pun payah juga kan, selama sangat, payahlah sampai 2 jam. Kalau boleh 1 jam 45 minit pun dah cukup dah sebenarnya untuk kita mendapatkan kepuasan lah. Sebabnya kita dah tunggu sambungan daripada Gridman Universe ni agak lama. Tak nak lah bila tayang, oh rupa-rupanya hanya singkat saja cerita dia, tak seronok lah. Kalau dapat 1 jam 45 minit, kita sebagai peminat akan rasa puas lah dengan movie ni ya. Kalau ini adalah movie terakhir bagi Gridman Universe, Zack harap Keiichi Hasegawa dapat memberikan kita satu pengakhiran lah. Kalau tak pun Zack harap dia orang boleh tease sikit lah apa lagi sambungan yang akan ada bagi Gridman Universe ya. Kot lah dia orang nak buat siri balik ke dengan karakter yang baru, ataupun mungkin dia orang nak adaptasikan beberapa manga daripada SS Gridman sendiri ke. Itu tertakluk lah kepada Suburaya. Dan Zack sebagai peminat, Zack mengharapkan kalau boleh Gridman Universe ni diteruskan lagi lah. Mungkin satu hari nanti kita boleh nampak ada karakter baru ke, ada mecha baru ke, muncul pula ke, mana tahu kan. So Zack rasa itu sajalah video kita hari ini membahas tentang teaser trailer bagi Gridman Universe. Kalau korang dah tengok teaser trailer ni, apa pendapat korang? Jangan lupa tinggalkan komen kat bawah, ok? Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Zack. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye.